Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan cuba untuk menjawab soalan latihan formatif 4.1. Baik, berkenaan dengan keseimbangan terma. Okey, first kali soalannya adalah nyatakan apakah yang akan berlaku. Kita akan by the way kita akan jawab soalan 1 dan 3 sahaja. Nyatakan apakah yang akan berlaku pada dua objek dalam keseimbangan terma. So basically kita ada untuk dua objek dalam keseimbangan terma, kita ada contoh, kita ada satu objek saya namakan sebagai P untuk panas. P untuk, kita buat dahulu S untuk sejuk, P untuk panas lah. Okey, ini panas. Okey, jadi kalau dia dalam keseimbangan terma, jadi maksudnya ini yang berlaku. Biasanya kita akan ada dua objek, dia berbeza suhu. Satu suhu dia rendah ataupun sejuk, satu lagi suhu dia tinggi ataupun panas. Okey, first kali saya nak katakan dah, apabila benda ni berlaku, so kita nyatakan bahawa objek yang panas bersentuh secara terma dengan objek yang sejuk. Baik, itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi objek yang panas ni akan bersentuh secara terma dengan objek yang sejuk. Poin yang kedua adalah apa yang berlaku di sini apabila dia bersentuh secara terma dengan objek yang sejuk ni, dua objek yang berbeza suhu. So kita akan ada haba itu mengalir. So kadar pemindahan haba dari P yang panas tadi lebih besar berbanding dari P ke Q dari P ke Q dari P ke S lebih besar daripada dari S ke P. Jadi maksudnya dia akan ada haba tu mengalir, kedua-duanya masih lagi ada haba mengalir dari P ke S, dan haba juga mengalir daripada S ke P pun sama juga. Dia saling mengalirkan haba antara satu sama lain. Cuma bezanya kadar pemindahan haba dari P pergi ke S ni dia lagi besar daripada S ke P. S ke P ni dia punya kadar pengaliran haba ataupun berapa banyak haba yang mengalir dalam masa sesaat tu dia lebih sedikit. P tu P ke S tu lebih besar dia punya kadar pengaliran haba. Tapi haba itu still mengalir antara kedua-dua objek tersebut. Baik. Jadi apabila keadaan itu berlaku, apa yang kita boleh katakan di sini bahawa, jadi maksudnya kita akan ada sesuatu yang kita namakan sebagai kadar pemindahan haba bersih. Bersih itu merujuk kepada net haba dia lah, ataupun dia punya beza di antara haba dia. Contoh, dia dekat sini dia transfer 200 joule per saat, sini dia transfer 50 joule per saat, kan? Jadi maksudnya dia punya net ataupun haba bersih dia akan bersamaan dengan 150 net punya net lah. Q net dia akan sama dengan 150 joule per saat. Okey, jadi kadar pemindahan haba bersih dari P ke S adalah lebih besar dari lebih besar berbanding dari S ke P. Okey, so bila kadar pemindahan haba bersih itu berlaku, jadi P ni lagi tinggi lah, P ke S tu lagi tinggi dia punya haba bersih. So apa yang berlaku bila dia dah bagi banyak haba, macam awak kan, kalau awak bagi banyak makanan, makin sikit lah awak punya makanan kan. Jadi maksudnya kalau contohnya kalau awak ada banyak terima makanan lah, jadi dekat S ni dia terima banyak makanan contohnya, haba ni kita anggap sebagai makanan kan. Jadi maksudnya P tu bagi lagi banyak daripada S itu bagi banyak daripada S ke P. So bila P tu lagi banyak, bahagian P tu bagi lagi banyak haba, so apa yang berlaku, haba dekat P itu berkurang lah. So haba ini dia akan berkaitan dengan suhu. So apa yang berlaku adalah suhu P itu akan menurun, ataupun suhu tempat yang panas itu akan menurun, manakala suhu S pula akan meningkat, sebab dia punya net haba itu tadi, haba bersih itu lebih banyak
pergi dekat S berbanding pergi dekat P. Baik, jadi di sinilah jawapan untuk soalan inilah sebenarnya. Saya cuma explain saja dari mana asal usulnya benda tu. Okey, so sekarang ni kita lepas ni barulah dia akan achieve keseimbangan terma. Jadi P itu menurun. So P dan S ni mula-mula tadi dia ada suhu yang berbeza, satu panas satu sejuk. So P itu yang panas itu dia menurun suhu dia, yang sejuk itu dia akan menaik dia punya suhu. Jadi P itu akan menurun dia punya suhu, yang sejuk tu dia akan naik dia punya suhu. So bila keadaan itu berlaku, last dia akan jadi sama. Okey, jadi di sini last kali dia akan achieve satu benda yang kita panggil sebagai keseimbangan terma tercapai apabila so ini adalah condition dia lah. Yang pertama adalah dia punya suhu objek P dan S adalah sama. Itu yang pertama. Okey. Lepas itu sebab suhu objek P dan S itu adalah sama, kita boleh katakan bahawa kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Maksudnya dia masih ada haba, cuma kadar pemindahan haba bersihnya adalah sama, sifar ya. Okey, sebagai contoh ini tadi yang ni kita ada net kan? Kita ada net dia punya pemindahan haba iaitu 150 joule per saat. Tapi kalau yang keadaan di mana kalau dah mencapai keseimbangan terma, mungkin dia punya pemindahan haba daripada P ke S adalah contohnya 100 joule per saat. Lepas itu daripada S ke P pun sama juga, 100 joule per saat. Jadi haba itu masih mengalir, cuma kadar pemindahan haba daripada antara kedua-dua bahan tersebut adalah sama. Okey, P ke S sama 100 joule per saat, S ke P pun sama iaitu 100 joule per saat. So kita selain daripada itu, nombor 2 ni dia punya point kita boleh tulis juga sebagai kadar pemindahan haba ni ataupun kadar pemindahan haba dari P ke S adalah sama berbanding dari S ke P. Okey. So itu adalah dua ini adalah jawapan dia sebenarnya. Cuma macam mana dia berlaku macam tu? So ini adalah dia punya penerangannya. Okey. Baik, itu adalah soalan nombor 1. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Aisyah menggunakan sebuah termometer makmal tidak berskala untuk menentukan suhu bagi satu larutan. Kita darjah Celsius, kita tak tahu berapa nilainya. Kita tak tahu nilai dia mungkin tahu. Beliau mendapati panjang turun cecair dalam termometer bila termometer itu dimasukkan ke dalam larutan tersebut adalah seperti ditunjukkan dalam rajah 4.6. Hitungkan suhu larutan Theta darjah Celsius. So ini termasuk dalam menentu ukur termometer. Okey, so hari ini pun saya akan ajarkan juga bagaimana kita nak menentu ukur kan biru nampak sedikit ya. Nombor 3. So nombor 3 ini menentu ukur termometer. So teknik yang kita akan gunakan di sini adalah teknik kita akan gunakan teknik perkadaran suhu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik perkadaran suhu? So kita tengok dahulu. Baik, jadi yang pertama sekali simple saja. So kita tengok pada termometer tersebut. Ini adalah termometernya. So basically sebelah sini kita ada dia describe panjang bagi kuantiti tersebut lah. Panjang dia punya termometer tersebut. Okey, ada 4 cm, 12 cm. Okey. Baik, sebelah ini pula kita ada dia bagi tahu tentang suhu 0 darjah Celsius, Theta darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius. So ini kita tanda sebagai suhu. Baik, first kali saya nak tandakan dahulu bahagian panjang ini, bahagian ini sebagai 0 cm. Saya buat dia punya marking dahulu. Sama macam marking dia dekat sini lah 0 darjah Celsius di sini. Okey, sebab apa saya buat macam tu? Sebab kalau kita ada sini 0 cm, so secara automatiknya dekat tanda sini yang sama dengan Theta darjah Celsius ini adalah secara automatiknya 4 cm lah. Kita tengok yang ni 4 cm. Okey.
Baik, kemudian kita ambil mark yang ketiga. Biasanya dia akan ada 3 mark lah. Yang kita nak cari tu ada salah satu yang kita nak cari tu ada dekat salah satu mark dia, dan 2 mark yang lain tu dia dah bagilah. 2 tanda yang lain tu dia dah bagi dia punya info lah. Okey. Cuma kita nak utilize dia punya information itu sahaja. Baik, jadi dekat atas ni pula kita letakkan dengan, sebab dia 100 darjah Celsius, dia correspond dengan panjang 12 cm. Sebab kalau ini 0 cm, kita letak ini 12 cm. Okey. Basically kalau ini kita nak letak 5 pun boleh. Contoh kita nak letak 5 cm. Cumanya kalau ini 5 cm, ini kena tukar jadi 9 cm lah ikut kepada perbezaan ni. Tapi untuk memudahkan, saya cuma gunakan kosong sajalah di sini. 0 cm biar dia represent 0 darjah Celsius untuk case inilah. So case ini senang sikit. Okay. Baik, jadi so apa yang dimaksudkan dengan teknik pengkadaran suhu? Jadi maksudnya perubahan panjang itu dia akan sama dengan perubahan suhu tersebut. Okey. Jadi maksudnya kita boleh katakan bahawa panjang dia nanti akan berkadar langsung. Ini adalah simbol untuk berkadar langsung. Macam ikan ni, okey, bersamaan dengan bukan bersamaan, dia adalah berkadar langsung dengan suhu. Maksudnya dia punya nisbah bagi panjang akan sama ini baru sama. Nisbah bagi panjang dia akan sama dengan nisbah bagi suhu. Okey, so macam mana kita nak kira nisbah di sini? So, first kali kita boleh, ini simple sajalah. Ini just simple saja. Okey, first kita ambil contoh. Contoh kita ambil theta dengan kosong. Okey, theta dengan 0 darjah Celsius. So kita tolak theta darjah Celsius tolak 0 darjah Celsius bahagi. Okey, bahagi dengan satu lagi lah. Kita ambil yang belum dia ambil, iaitu 100 tolak dengan 0 darjah Celsius. Okey, 100 tolak dengan 0 darjah Celsius. Okey, saya mungkin akan letakkan unit di sini 100 ke 1000 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius tolak dengan 0 darjah Celsius juga di sini. Baik, dia akan sama dengan bahagian belah sinilah. Kita tengok. Okey. Jadi maksudnya 0 darjah Celsius kita kena ambil yang berpasangan dengan dia lah, tidak? Baik, jadi maksudnya kalau theta darjah Celsius tolak 0 darjah Celsius, jadi maksudnya dekat atas tu pun dia akan korespond dengan panjang dia 4 cm tolak dengan 0 cm di sini. Okey. So, awak tengok dia punya pasangan dia sama je. 4 cm tolak dengan 0 cm. Okey. Sebab 4 cm tu korespond dengan theta darjah Celsius dekat sinilah. Okey. 0 cm tu korespond dengan 0 darjah Celsius. Begitu. Okey, lepas tu kita bahagikan dengan, okey, kita ada kat sini. Tadi kita dah ambil Tadi kita dah ambil 4 dengan 0. Sama juga, steps yang sama. Sebab tadi kita tolak yang bawah tu 100 tolak dengan 0 kan, 100 tolak dengan 0. So maksudnya kita tolakkan juga 12 cm dengan 0 cm. Kita ikut kepada bahagian nisbah panjang itu tadi Kita ambil pasangan dia. Kita bahagikan ikut pasangan dia. Okey, jadi maksudnya di sini kita boleh letak 12 cm tolak dengan 0 cm. Okey. Okey, lepas tu yang ni dia boleh selesaikan. Baik, dia tak kisah dia tak kisah. Dia punya contoh saya tunjukkan satu lagi contoh ini pun akan menghasilkan jawapan yang sama. Awak boleh cuba nanti. Okey, perkadaran lain yang contoh yang kita nak buat macam ni pun boleh juga. Okey, contoh kita nak buat 100 tolak dengan 0 kan. Okey, kita buat 100 tolak dengan 0 bahagi dengan 100 tolak dengan 0. Bukan 100 tolak 0, sorry. 100 contoh Contoh 100 tolak dengan theta contoh. 100 tolak dengan theta bahagi dengan theta tolak dengan 0. Okey, ini untuk bahagian panjang. Kita buat dia sama dengan, okey, sebab 100 tolak theta kan. Jadi 12 tolak dengan 4. 12 tolak dengan 4. Ini pasangan dia lah kan. 100 pasangan dia 12. Theta pasangan dia 4. Sebab itulah 100 tolak theta. Kita akan buat pasangan dia korespond dengan 12 tolak 4. Okey. Manakala theta tolak 0 pula, dia akan sama dengan 4 cm tolak dengan 0 cm. 4 tolak 0. Okey. Ini pun salah satu penyelesaiannya jugalah selain daripada ini tadi. Tapi dia gunakan konsep yang sama sajalah, iaitu nisbah panjang dia sama dengan nisbah suhu dia. Okey. Okey, yang ni awak boleh cuba sendiri. Yang ni saya nak lengkapkan sampai habislah dia punya jawapan. Okey, so saya akan lengkapkan jawapan ini. So theta tolak 0 ni saya simplify dahulu. Theta per 100 lah. Okey. Sama dengan 4 cm 4 per 12. Okey, 4 per 12 ni sama dengan 1 per 3. Jadi theta bahagi dengan 100 pergi ke sini, dia akan darab dengan 100. Baik, kemudian ini jawapan dia adalah 33.3 darjah Celsius. Baik, so inilah dia punya jawapan. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak explain. Terima kasih.